الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia, alhamdulillah, pada ketika ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Taala untuk sama-sama kita dapat hadir ke dalam tempat yang sangat mulia, iaitulah dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan dan doa yang kita panjatkan, ianya mudah-mudahan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai menyambung apa yang kita sebut pada subuh tadi. Tuan-tuan, subuh tadi kita menyebut soal berkenaan dengan manusia yang satu masa nanti manusia dia akan pi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas disebut oleh Allah Taala. Allah Taala kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh itu maka pasti akan merasai mati, kata Allah. Tuan-tuan, bila mana manusia mati, dia bukannya selesai masalah, malah kita akan menghadapi ujian yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana itu disebutkan di dalam surah Al-Mulk yang kita baca pada tiap-tiap kali lepas daripada Isya. Tuan-tuan, bukan hanya setakat kita nak kelebihan daripada surah itu, tetapi jauh lebih penting daripada itu mentadabbur akan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala kata, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menjadikan mati dan juga hidup bagi kamu
yang tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila manusia mati esok ni, Allah Taala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan segala apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, maknanya apa yang kita lakukan pada hari ini, ianya akan memberi kesan dengan akhirat kita esok. Dan akhirat dia merupakan perkara benar yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Tuan-tuan, bak kata pepatah Arab, kullu qaribin, setiap hak yang, macam mana saya lupa, setiap hak yang ditunggu itu atin. Setiap hak yang ditunggu itu atin, ianya pasti akan datang. Dan ini disebut dalam pepatah Arab kata, dan yang ditunggu-tunggu akan datang, yang dijanjikan pasti ianya akan datang. Apatah lagi janji ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala kata, inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, kata Allah. Dan maka yang kita lakukan atas muka bumi ni, sama ada perkara baik, dia memberi kesan baik pada hari akhirat esok. Perkara buruk yang kita lakukan, ianya akan memberikan kesan buruk pada akhirat kita. Kerana tu kita sebut pada subuh tadi, Jibril alaihi salam ketika mana dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril tanya dengan Nabi. Tuan-tuan, saya dah sebut hadis ni panjang, dan tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kedua. Tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Hadis sahih. Tuan-tuan, yang mana Jibril mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, yang Jibril duk tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkisar berkenaan dengan ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tauhid dia merupakan perkara pokok, dia merupakan perkara asas, yang apabila tauhid ini tak betul, tuan-tuan, apabila tauhid ini kita pegang dengan yang tidak betul, tuan-tuan, ini akan menyebabkan kita tidak akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu akidah dia merupakan perkara yang amat-amat pokok. Manusia ni dia nak jadi lagu mana sekalipun, dan dia akan diasaskan daripada asas akidah. Kerana tu di dalam Sahih Al-Bukhari terdapatnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, beza antara orang yang kafir melakukan dosa dengan orang-orang yang beriman melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pernah pada zaman Nabi SAW, bila mana ada seorang sahabat yang dia minum arak, lalu dia pun dihukum had sebat oleh Nabi SAW. Bila mana dia nak dihukum sebat, lalu sahabat-sahabat yang lain bila tengok dia ni nak kena hukum oleh Nabi SAW, maka masing-masing duk cakap macam-macam. Apalah dia ni, Nabi dah beritahu dia buat juga. Nak jadi apa dia ni, Nabi dah habaq dah, arak tu haram, tak boleh dia pergi minum juga. Tuan-tuan, akhirnya kata Nabi SAW, kamu jangan kata apa-apa kat dia. Jangan kata apa-apa dekat dia. Kerana di dalam hatinya masih lagi ada rasa kasih kepada Allah, dan masih lagi ada rasa kasih kepada aku, kata Nabi SAW.
Tuan-tuan, ni yang membezakan orang-orang yang masih lagi mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun dia melakukan dosa kepada Allah taala, dia masih lagi di dalam pemerhatian dan juga riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu tauhid dia merupakan perkara asas. Dan tauhid ni pula dia tidak sebagaimana dalam soal ibadat. Dan dalam soal ibadat ni dia begitu luas. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok, walaupun kita sekarang ni berpegang dengan mazhab Al-Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, tapi satu masa esok, apabila dalam mazhab kita ni dah tak ada lagi dah jalan keluar, tuan-tuan, mazhab mungkin tidak membolehkan sesuatu perkara, tuan-tuan, tapi kita lekat dekat situ, tuan-tuan, kita tak ada jalan keluar, tuan-tuan. Jalan masih lagi ada, jalan masih lagi luas, tuan-tuan, sehingga kan di sana terdapatnya satu kaedah yang menyatakan idza daqat ittasa'at, apabila sempit sesuatu perkara maka hendaklah diluaskan perkara tersebut. Tuan-tuan, ni kaedah yang diletakkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Tapi kena ingat balik, kena ingat, bila mana perkara tu dah luas, bila mana perkara tu dah selesai dah, dia kembali taqat, dia kembali kepada hukum yang asal. Tuan-tuan, demikian fleksibelnya di dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tapi dalam perkara tauhid, tuan-tuan, ni yang kita nak tekan ni, daripada subuh sampailah pada Jumaat ni kita nak tekan hak yang ni. Sebab kita tengok 1-2 hari ni orang nampak macam tak bahaya perkara akidah ni, tuan-tuan. Orang duk nampak macam biasa sahaja akidah ni, tuan-tuan, padahal dia adalah perkara yang begitu asas, sehingga kan kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan pi yaumun la yanfa'u malun wala banun, kamu akan pi kepada satu hari yang mana hari itu harta, anak penak, siapa pun juga tak memberikan manfaat, kata Allah. Tuan-tuan, Nabi itu yang beri manfaat apa dia pada hari itu? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang hati dia sejahtera bila berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, al-mufassirun, ulama-ulama tafsir, dia kata makna qalbun salim ni adalah orang-orang yang selamat akidah dia. Tuan-tuan, maknanya akidah dia betul, maknanya akidah dia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selain daripada tu kita tak terima dan jangan terima. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana ni melibatkan kepada soal akidah, kita duk buat main-main. Tuan-tuan, kalau dalam soal ibadah tak apa lagi. Tuan-tuan, tak apa lagi dalam soal ibadah. Ibadat ni dia ada banyak, dia punya cabang-cabang dia. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita khilaf di dalam apa, di dalam ibadat ni, subhanallah, tuan-tuan, banyak sangat. Bahkan kadang-kadang benda tu dah menjadi ijma' ianya haram, tuan-tuan, tapi ada juga ulama yang kata apa? Ianya adalah diperbolehkan, tuan-tuan. Tapi cuma pendapat-pendapat yang menyalahi ijma' tak boleh ambil. Dan ini merupakan qaulus syadz, ianya adalah satu pendapat yang ganjil, tak boleh beramal dengan pendapat-pendapat yang macam ni, tuan-tuan. Maka demikian dalam soal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam soal tauhid kepada Allah, dalam soal pegangan, tuan-tuan, yang ni kita kena belajar betul-betul hak ni, tuan-tuan. Sehingga kan ulama berkhilaf, adakah orang ni kalau dia beriman dengan cara taklid,
adakah imannya itu sah ataupun tidak. Dan taklid ni lagu mana? Dia dengar, dia terima. Dia tak tahu apa pun dalil apa ke, dia tak tahu. Malah dia pun bukan belajar dalam bidang agama pun, tuan-tuan, maka dia pun taklid macam tu saja, tuan-tuan. Mempunyai khilaf, mempunyai perbezaan pendapat yang begitu besar. Tuan-tuan, ada ulama kata iman dia sah tetapi dengan syarat. Tuan-tuan, syaratnya apa? Orang yang dia ikut itu betul dan dia ikut itu dengan jazim, dengan putus, tuan-tuan, maka barulah sah dia punya taklid dia, tuan-tuan. Tapi setengah daripada pendapat pula kata apa? Tak boleh. Dia mesti juga wajib, dia kena belajar juga untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kita nak buat lagu mana ni, tuan-tuan? Sekarang ni di masjid-masjid, di surau-surau banyak orang mengajar. Tuan-tuan, kita bukannya gaduh nak keluar duit, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, masjid-masjid, surau-surau kita ni, duit-duit yang kita sumbang masuk dalam tabung tu, tuan-tuan, sebab saya pun salah seorang yang mengajar di masjid-masjid, di surau-surau, tuan-tuan, insya-Allah mereka menghulurkan apa ni duit yang tuan-tuan sumbang tu kepada orang-orang yang duk mengajar ni, tuan-tuan. Dan orang mengajar ni pula dia bukannya minta duit, dia tak minta pun. Tapi dah ini masjid, satu institusi, surau dia satu institusi, dia ada duit. Duit tu bukannya duit peribadi, ianya adalah duit orang ramai. Maka mereka buat program dan sebagainya, tuan-tuan. Kita tak gaduh pun nak bayar RM200 dekat apa ni pengajar. Kita tak gaduh pun nak pi bayar kat dia. Melainkan tuan-tuan nak bagi sedekah apa semua, itu lain cerita, tuan-tuan. Tapi kita free lah, tuan-tuan. Setahu saya dan kita semua tahu, masjid surau ni ada yang menganjurkan kelas-kelas tauhid, baca macam-macam kita. Ummul Barahinnya baca, Bakurah Al-Amaninya baca, Jauharatul Tauhidnya baca, Kifayatul Mubtadi'nya baca, tuan-tuan. Pilah kita belajar pasal apa? Kerana hak ni adalah termasuk dalam tuntutan untuk kita belajar, dan tuan, apatah lagi dia adalah soal pergantungan kita, iaitulah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kita suka dengan benda yang pelik-pelik. Oh, yang ni bila tengok pelik, berlain daripada huraian orang, maka dia pun mudah-mudah nak terima. Tuan-tuan, ingat balik kata Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, al-ilmu din, ilmu yang kamu timba, ilmu yang kamu ambil agama bagi kamu, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita cerita bab orang yang mengajak dan belajar, tuan-tuan, orang yang mengajak syarat dia mesti kena tahqiq, dia mesti kena melalui proses belajar yang lama. Tuan-tuan, pasal apa? Yang mengajak ni dia ibarat driver, dia ibarat driver. Kalau driver ni masuk gaung, habis penumpang kat belakang pum masuk gaung, tuan-tuan. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut, apabila kamu nak menerima ilmu seseorang, maka dilihat fanzur ila ahliyatih, maka hendaklah kamu lihat kepada keahlian dia, tuan-tuan. Hendaklah dilihat kepada kelayakan dia apa, tuan-tuan. Jadi tak adaklah kita duk dengar kan, buat pengakuan pula lagi. Buat pengakuan, oh saya ni akidah saya macam ni, bangga pula, tuan-tuan. Kita sebut ni kerana apa? Risau kerana hidup tu sekali, tuan-tuan. Kalau lepas mati ni, lepas tu dia boleh masuk online kan, lepas tu Allah Ta'ala terima, tak apa, kita bagi peluang yang kedua, tak apa, tuan-tuan. Ini bila kita mati habis, tak ada lagi dah. Bak kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda,
dunia adalah tempat amal kepada Allah, manakala akhirat adalah tempat balasan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Nabi SAW, ni bukan Nabi. Nabi cerita bagaimana ada satu orang manusia, bila dia dapat buku catatan dia daripada sebelah kanan. Tuan-tuan, dia dapat buku catatan sebelah kanan, punya suka dia. Suka dia apa ni dapat catatan sebelah kanan. Pasal apa? Tuan-tuan, bila dia dapat catatan sebelah kanan, menandakan bahawa dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia pun bersujudlah macam kat dunia dulu. Macam kat dunia. Anak dapat SPM elok, ayah sujud syukur. Tuan-tuan, kita dapat nikmat, sujud syukur. Tuan-tuan, nanti ada di akhirat besok orang ni dia terima buku catatan lalu dia sujud pada Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Qum, bangun. Allah Ta'ala kata, hari ini bukan hari bersujud. Hari ini adalah hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu dalam bab yang saya sebut tadi ni, bab mengajak belajar, yang mengajak dia kena tahqiq, dia kena melalui tempoh pengajian. Tuan-tuan, manakala yang belajar pula, dia kena mengikhlaskan hati dia dalam belajar. Mudah-mudahan dia dipandu dengan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita simpulkan saja dan saranan daripada saya, tuan-tuan, tekankan 3 perkara penting ni. Tauhid kita, kemudian bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, dan yang ketiganya kita belajar tasawuf yang mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kadang-kadang hak yang jadi menyimpang, menyeleweng dan sebagainya. Kadang-kadang kata ni pintu yang terbesar. Ni disebut oleh ulama-ulama tasawuf, pintu terbesar syaitan iblis menyesatkan manusia ini. Tuan-tuan, adalah daripada jalan tasawuf. Tuan-tuan, bukan tasawuf itu salah. Faham yang saya cakap ni. Nanti sat lagi kan apa ustaz kata tasawuf apa ni apa ni tak elok dah. Bukan tak elok. Tuan-tuan, saya ingat lagi. Pensyarah kami sebut Dr. Ali Al-Hindawi rahimahullahu taala, salah seorang pensyarah kami di Jordan. Tuan-tuan, dia kata apa? Tasawuf itu tidak salah. Tasawuf itu merupakan ilmu yang sangat mulia. Tetapi tuan-tuan, yang jadi buruk ni pasal apa? Al-muntasibina ilaih, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu tasawuf. Tuan-tuan, yang menyebabkan orang tengok tasawuf ni jadi tak elok. Dan ulama kata hati-hati, kerana syaitan tak suka orang yang menyucikan hati, kerana syaitan tak suka orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kerana tu tuan-tuan, jalan orang yang bertasawuf ni mudah sangat dia menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu yang tuan-tuan duk tengok, amalan yang pelik-pelik, perkataan yang pelik-pelik, akidah yang pelik-pelik. Tuan-tuan, dia daripada jalan penyelewengan ni. Tuan-tuan, sebab itu masya-Allah tabarakallah, Al-Imam Ibnul Banna As-Surqusti, Al-Imam Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, mereka ni bertanggungjawab. Karang kita beritahu usul kepada ilmu tasawuf macam ni, usul kepada ilmu tauhid macam ni, usul kepada fiqh macam ni. Tuan-tuan, ulama buat usul. Usul ni apa dia? Guideline. Dia punya tata cara. Kalau kita bertauhid, macam mana tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita beramal, macam mana beramal mengikut pandang Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kalau kita bertasawuf, macam mana tasawuf dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua akan senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita senantiasa
dilihatkan oleh Allah Ta'ala kebenaran dan didorongkan hati kita mengikuti akan kebenaran tersebut. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.